Tapi kita perlukan perlawanan yang manis. Keindahan perlu untuk dicari. Kemenangan perlu untuk digarap oleh pasukan Selangor Red Giant. Terbang helang di langit merah, manakah dibiar sarang gergasi. Pahlawan diarak ke medan berdarah demi kemenangan di tanah sendiri. Perlawanan pusingan yang pertama di antara pasukan Falcon Esports daripada Myanmar berhadapan Selangor Red Giants daripada Malaysia. Sang gergasi merah ketika ini akan berhadapan dengan helang merah. Tapi kita lihatkan poking damage yang dikeluarkan oleh Stormy berjaya untuk merendahkan nyawa Kit. Begitu juga dengan PX7. Di bahagian atas tekanan akan diteruskan oleh Muhammad Ikram ke atas Royal Mick, sekaligus menyebabkan kita menang daripada sudut middle lane clearance bersama juga dengan di bahagian atas. Clearance memang akan ada kelebihan. Permasalahan di sini mungkin akan berlaku di kawasan Turtle. Yums yang perlu untuk berhati-hati. Pertarungan di antara Tigreal menentang dengan Guinevere ini lebih ke arah siapa yang berjaya untuk menangkap siapa terlebih dahulu. Tetapi reaksi pantas daripada Tigreal mampu untuk mengakibatkan Special Migration itu mudah menjadi satu perangkap untuk menangkap Roma musuh. Lompatan Special Migration mampu untuk digagalkan dengan Sacred Hammer mampu implosion sekiranya reaksi tepat dilaksanakan. Tetapi dalam waktu yang sama Special Migration boleh untuk menggagalkan implosion. Dia macam masing-masing perlu untuk menunjukkan mekanik skill yang tinggi. Dia sebenarnya kena tengok siapa yang masuk terlebih dulu. Betul. Kalau Tigreal yang masuk tak jumpa Gwyn, jadi kelebihan kepada Gwyn. Walau bagaimanapun sekarang ni Percubaan daripada Royal Mick dengan onward untuk melarikan diri. Tembakan dari jauh. Hampir. Tapi rakan-rakan sampai. ya, mereka bersedia untuk melakukan serangan balas ketika ini. Pasukan Selangor Red Giant walau berwaspada dengan gerakan tersebut. Evacuiler dilepaskan sekali lagi tapi berjaya untuk mengelakkan perkara tersebut. Sebarang risiko perlu dielakkan. Pasukan Falcon Esports berundur buat seketika waktu. Skies mencari level 5 ketika ini, tapi selepas dia nampak Dex ketinggalan juga di sudut level, ini kelebihan yang mudah untuk pasukan Selangor Red Giant menguasai kawasan total yang pertama. Data pertama milik Selangor Red Giant. Setelah ada sumbangan daripada Sekas di kawasan EXP mengakibatkan EXP laner milik pasukan musuh Royal Mick tak mampu untuk melarikan diri. Tapi lihat bagaimana Benny akan tersilam. Cantik. Satu rotasi 5 orang datang ke depan muka Bruno. Mereka tahu ancaman yang bakal dirasai oleh Selangor Red Giants. What? Bakal datangnya daripada Bruno. Jadi meletakkan kesemuanya 5 orang, Mat. di bahagian bawah cukup bijak sebab mereka still boleh rotate pantas untuk keluar daripada kawasan tersebut. Kerana ingat, diversion boleh digunakan pakai untuk kembalikan mereka ke posisi asal mereka nanti. Kita kena tengok juga battle spell untuk Bruno itu sendiri apa adalah Purify. Jadi dia mudah kena dive turret yang sememangnya dibaca kemah oleh pasukan Selangor Red Giant untuk mendapatkan point kill yang pertama ke atas marksman. Memang kemah Bawah. Dan sekarang ini pemain-pemain daripada pasukan Selangor Red Giant sudah pun dapatkan satu keselesaan. Lebih lagi untuk Innocent yang mana pertukaran gold plating di bahagian atas ditukarkan dengan kill dimiliki oleh pasukan Selangor Red Giant di bahagian bawah. Wow. Separuh-separuh lah untuk gold plating tersebut. Separuh bahagian bawah, separuh bahagian atas. Tapi total juga dimiliki oleh kita, membuatkan 800 gold dimiliki oleh pasukan Selangor Red Giant di hadapan. Tengok sekarang ni goal lead ataupun kutipan gol secara individu Granger 2.6000, manakala Bruno baru saja mencecah 2000 sekarang ini, menunjukkan betapa agresifnya Innocent kawal laning phase ini, ataupun ini berbalik kepada hero power dekat sudut laning lebih kuat untuk Granger. Saya ada satu perkara yang saya nak bincangkan tapi tak pernah ada orang sebut. Meski Granger tu sangat-sangat senang nak dapatkan Scavenger Crab. Yes. Dan kalau dalam kedudukan gold lane dekat bahagian bawah macam ni, Scavenger Crab betul-betul sebelah Innocent, itu sangat-sangat memberikan impak yang baik. Tetapi lihat dekat bahagian tengah pula, Kid X akan ditumbangkan dengan lompatan daripada Yums. Dikombokan lagi dengan satu pengendali evasion ke bahagian bawah. Dapat pula Benny. Begitu laju, tak boleh untuk react, tak sempat pun untuk bernafas. 2 saat, 2 nyawa, 2 kematian, 2 keuntungan untuk Selangor Red Giants. Jadi inilah apa yang dirancangkan daripada awal lagi. Sudut draft pun kita boleh nampak diving composition daripada Selangor Red Giant begitu mengerikan apabila adanya
Diversion daripada Stormy yang gagalkan usaha mereka, tapi Royal Mix sekarang terkena pocket damage agak besar. Royal Mix cuba untuk bergerak ke hadapan, tapi lihat bagaimana yang terbaik daripada Dex. Cubaan untuk mendapatkan Innocent dan juga Kram berjaya. Namun total masih milik Skies. Walaupun ada sedikit kesilapan di bahagian kanan. Okay, kita kena kembali fokus. Sebentar tadi nampak ada dua decision making yang berbeza. Betul. Satu yang cuba untuk poking damage, satu yang hanya memfokuskan kepada pengambilan objektif, menyebabkan Selangor Giant kehilangan dua orang pemain terlebih dahulu. Tapi Yoms yang ditugaskan untuk memerhatikan di bahagian bawah. Tapi dekat atas, kita boleh nampak yang Bruno bebas untuk mendapatkan turret ini. Kalau kita nak cakap mengenai kebebasan, sekarang ini Bruno tersebut bukanlah dalam kedudukan bebas, lebih ke arah terdesak untuk mendapatkan ruang bagi melakukan farm. Di mana-mana kawasan yang diduduki oleh Bruno tersebut masih lagi tidak berjaya untuk mendapatkan farm kerana Innocent sekarang ini jauh di hadapan dalam lingkungan 900 gold. Dijarakkan 1,000 sekarang 1,000. Innocent di hadapan Bruno. Kita lihat ada penangkapan daripada Royal Mix sebentar tadi. Lompatan yang dibalas dengan internal guard. Tenang sahaja buat seketika waktu. Ultimate dikeluarkan, Diversion terus ke bagian bawah mencari seorang pemain. Ada yang melarikan diri, yaitu Dex. Tetapi di bahagian tengah pula nampak macam akan ada serangan yang dilaksanakan ke atas menara. Pemain-pemain Selangor Giant kembali ke kawasan tengah. Bruno ada di kawasan atas, yaitu Benny terpaksa untuk dibiarkan sahaja. Okey, dah kena stun, tapi Dex terpaksa untuk gunakan ultimate dia. Flicker daripada Stormy, tapi gagal untuk dapatkan Dex. Malah dua ultimate yang dibuka untuk mendapatkan pemain tersebut, namun gagal untuk melaksanakan perkara tersebut. Tapi saya rasa ini trade yang baik. Mereka lepaskan saja tarik kat bahagian atas kalau mereka tahu itu adalah tarik yang sangat-sangat rendah untuk mereka lakukan pertahanan. Benny dicari Innocent sekarang ini. Innocent berjaya mengelak, namun Gidex masih lagi ada Yums untuk menyelamatkan keadaan. Innocent akan mendapatkan kill, kata Gidex mungkin, tapi Gidex masih lagi cuba melarikan diri. Ada juga Kram, dua orang ditangkap, tapi lihat bagaimana Innocent di bahagian belakang bersiap sedia untuk memberikan backup, dan Yums sendiri yang mendapatkan kill tersebut. Namun tetap dimulakan mula oleh pasukan Falcon. Sky cuba untuk masuk, tapi Dex dihalang pula. Kali ini Dex cuba untuk melarikan diri berjaya, namun PX7 yang bakal tinggalkan. Diversion terus datang ke kawasan tengah, menghampiri kawasan tengah, dan cubaan untuk mendapatkan menara kawasan tengah ini hampir untuk berjaya. Walaupun adanya Benny, tapi hanya mampu untuk melihat menara ini dihancurkan. Ya, benar sekali. Sebentar tadi kalau kita ulang balik waktu ini, kita flashback, that could have been bad untuk Innocent dekat bahagian atas. Bagaimana dia commit ke atas inginnya bunuh ke atas Benny itu, menyebabkan kedudukannya telah diketahui oleh Kid X. Akan tetapi pantas pula rotasi daripada Yus untuk menyelamatkan keadaan, dan Kid X yang tertumbang di dalam skirmish kecil dekat bahagian atas itu. Atas tu tadi tu mungkin juga akan masuk kepada oopsie moment sebabkan ada flicker dan juga Sacred Hammer, tapi tidak terjadi gerakan ke atas Innocent yang menyebabkan masih lagi hidup. Tapi Dex cuba untuk masuk. Walau bagaimanapun itu bukanlah paksaan yang cukup akan membuatkan pasukan Falcon mempunyai kelebihan. Kram juga memainkan watak yang sangat-sangat penting. Ini adalah, saya rasa setakat ini untuk switch stage dan juga white card, dive composition daripada Selangor Giant di antara yang paling kemas. Dan pengatur langkah yang sebenar, arkitek dalam melakukan strategi ini bagi saya adalah Stormy. Diversion dan daripada tadi digunakan secara cukup tepat dan begitu aktif, begitu ganas daripada waktu ke waktu. Dan sekarang ini nampak seperti Stormy sedang merancang. Pemain-pemain SRG seakan-akan follow with the flow je apa yang dirancangkan oleh Stormy. Diversion ini yang memberikan kesukaran. Malah lihat bagaimana satu lagi percubaan. Diversion ke bahagian belakang. Hilang PX7. Wow. 4 shot, 4 straight kena Adin. Lompatan kena ke arah Kid X. Diteruskan lagi pertempuran yang terus menerus berpihak untuk Selangor Giant sekarang ini. Say hello to my little friend Innocent dengan penggunaan Death Sonata dia seperti irama lagu, mendapatkan kutipan kill sebanyak 2 serta-merta tadi, dan paling penting sekali membuka ruang buat Selangor Giants mendapatkan lot yang pertama ini. Tapi Dex akan terus pulang ke rumah terlebih dahulu, tidak mahu mengambil risiko yang lebih besar. To play of the days, 4 kali Death Sonata kena target yang sama. Tolong, tak ada siapa nak block ke tadi yang menyebabkan VX7. Dah tak ada kawan dah. Time tu hidup masing-masing lah bro. Death Sonata tu
Memang satu tembakan tepat, tapi kali ini diversion sekali lagi menghantar Kram lagi, ke ada bahagian lagi. belakang. Percubaan melakukan kepungan Ryan Mac hilang, diangkat oleh Yums, ditumbangkan oleh Sekaz dengan mudah. Di saat Lord akan muncul, mereka hilang satu anggota. Dan sekarang Selangor Ejen ada peluang besar untuk dapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka masuk lagi. DX mencoba. Satu implosion dapatkan 3 orang pemain. Tapi lihatlah bagaimana. Tak berjaya untuk menembakkan sesiapa. Malah Sekaz menembakkan kill ke atas Benny. Shutdown juga didapatkan oleh Benny. Tetapi pada saat ini, pemain-pemain yang lain masih lagi mengarahkan Lord ke kawasan tengah. Menuju ke kawasan base melepaskan Falcon dengan 3 orang pemain untuk kedua pasukan. Sedikit dalam tempat tadi, tapi Purify terpaksa ditekan oleh PX7 untuk melarikan diri. Sudah cukup untuk menumpangkan ke semua outer turret terlebih dahulu, hanya meninggalkan di bahagian bawah. Tapi Conceal telah pun dilepaskan untuk mencari mangsa. Mampu untuk melarikan diri seperti itu sahaja. Dari satu percubaan yang gagal daripada pasukan Falcon Esports sekarang ni, Selangor Red Giant di hadapan dengan 3.5 ribu gol. Ini sudah cukup gembira untuk kita sebenarnya. Setiap kali lompatan daripada Yums juga mengenai kepada sasaran. Jadi sedikit sebanyak itu memberikan momentum setiap pick off yang akan diinginkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Saya tertanya kenapa Selangor Red Giants bermain dengan cukup agresif sedangkan mereka dah ada lead yang cukup baik, jadi mereka boleh main by the book saja dan dapatkan Lord, push sama-sama dengan Lord. Tetapi benar apa yang mereka lakukan itu, dah ada lead, kena push the envelope, kena main dengan agresif, tak nak bagi ruang Benny! dekat Benny ini. Tapi seolah-olah dia mengetahui something is not right. Terlampau senyap Land of Dawn ini. Dengan serta-merta Falcon Esports mengetahui keberadaan tersebut adanya beberapa ahli pasukan Selangor Red Giants. Pick win ni kalau kita boleh bincang sedikit, agak bijak sebenarnya, sebab kita tahu banyak tanker tak ada mobility yang besar, jadi akan menjadi makanan mudah untuk Joy. Dan dengan meletakkan Queen sebagai roamer, agak sukar untuk Joy nak keluarkan electrifying beatsnya untuk menjatuhkan roamer daripada Selangor Red Giants. Itu satu perkara yang saya boleh katakan yes dan juga or no. Sebabkan Queen ni kalau tersilap langkah, farming stack daripada Joy tu akan jadi lebih mudah untuk pergi ke bahagian backline. Tapi apa yang dilaksanakan pasukan Selangor Red Giant, mereka tak fight face to face. Mereka fight ambush yang menyebabkan pasukan Falcon Esports tak ready nak stack pun untuk lakukan team fight. Saya setuju pasal benda tu. Joy cuma bersedia untuk melakukan pertempuran kalau dia bersedia untuk melakukan pertempuran. Kalau dia tak ready untuk war, dia takkan ready. Dia takkan mampu untuk buat apa-apa sekalipun. Sebab dia tak sempat nak mencari Stack dia. irama, mencari beat. Tak sempat nak buka electrifying beat tu lah. Tapi sekarang ni Lord sepertinya akan menjadi milikan yang kedua untuk pasukan Selangor Red Giant. Kita kena ingatkan juga bahawa jangan pandang sebelah mata untuk pasukan Falcon Esports. Masih lagi mereka mampu untuk keluarkan damage ini. Kalau kombinasi implosion itu tiba-tiba menjadi Dex juga tidak dikorbankan dengan 3 kill. Diversion mana ni? Diversion mana ni Stormy? Diversion mana ni? Hantar ke bahagian jauh belakang atas sana Kram je. Kram. Bersiap sedia. Wow, satu highway dibuka. Dipisahkan. Percubaan untuk menumbangkan remeh berjaya. Kepungan yang dilaksanakan walaupun dari implosion dari Kidex. Tapi Kidex akan tinggalkan Kidex. Hilang. Selangor Red Giant sekarang ini dapatkan 2. Tak ada lagi frontliner. Tak ada lagi pertahanan harapan untuk Falcon Esports. Dan mereka takkan mampu untuk meninjau sekalipun kawasan lot ini. Ini adalah kawasan merah kuning milik pasukan Selangor Red Giants. Bubar. Bak kata pasukan Falcon Esports sekarang ini tiada tanker di bahagian hadapan. Hanya meninggalkan damage dealer. Apa yang mereka perlukan? Pertahanan. Tapi sekali lagi dengan adanya Clonus Pathway dikeluarkan. Ini sememangnya cukup menyeramkan. Gameplay yang cukup memberikan satu Sakit. kenyataan besar buat pasukan-pasukan di kejohanan M6. Lord sudah pun marah ke bahagian tengah. Benny tak mampu untuk mendadak damage. Rhapsody dan Sonata, irama yang cukup memedihkan untuk ditadah oleh pemain-pemain Falcon Esports. Baik, kita lihat di bahagian bawah masih lagi meneruskan perjuangan mereka. Akan tetapi Selangor Red Giants, seperti mana quote yang dikatakan oleh Skies, mereka tahu masalah disiplin mereka yang mereka kena perbaiki, dan itu yang mereka lakukan pada saat ini. Tidaklah terlampau terburu-buru untuk menamakan perlawanan. Cukup sekedar mendapatkan inhibitor turret barangkali menjadi objektif mereka. Ya, satu lagi apa yang menarik dekat sini adalah kita kena lihatkan kepada Kram. Dia tak kedekut langsung nak buka Diversion Clonus Pathway. Kram tiba-tiba dekat bahagian dalam, dan sekarang lompat daripada Yums mendapatkan remake. Kram melakukan satu kebungan memaksa pemain-pemain Falcon Esports untuk Dex. kekal berada di bahagian dalam. Dex
kawasan luar. Berjaya untuk dapatkan Innocent pula. Melihatkan Sekas berjaya untuk melakukan pembalasan dendam ke atas Dax. Stormy terbang satu bulan dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Pemain-pemain pasukan Falcon Esports begitu terkejut dengan gerakan daripada Crown dan juga Innocent sebentar tadi. Ada yang mungkin cakap tidak berbaloi, tapi kalau bagi pendapat peribadi sebenarnya masih lagi okey sebab mereka mendapatkan inhibitor turret. Dan kalau apa-apa terjadi pun, point lot untuk hidup masih lagi panjang. Jadi pasukan Selangor Red Giant merancangkan pergerakan ini. Seperti katakan, kemenangan kepada mereka sebabkan Suyo masih lagi hidup, Stormy masih lagi survive. Cumanya mereka terpaksa mengorbankan Innocent. Tapi dalam hal ini saya tak rasa itu adalah satu trade yang begitu berbaloi untuk pasukan Falcon Esports. I think it's still okay untuk kedua-dua pihak sebenarnya. Falcon Esports walaupun kehilangan 2 inhibitor turret, tetapi mereka dapat nyawa, iaitu Innocent sebentar tadi berjaya untuk menjatuhkannya dan mendapat sedikit sebanyak gol daripada pembunuhan tersebut. Dan perkara ini dapat diterjemahkan semula dengan item build yang telah dilengkapkan oleh kedua-dua pihak. Bruno masih lagi memerlukan satu lagi item untuk melengkapkan full slot 6 item, tapi Granger sudah lama melengkapkan itemization-nya. Adanya Blade of Despair untuk memberikan raw physical damage, dengan adanya Hunter Strike, Malefic Raw juga yang mampu memberikan kesakitan yang bertubi-tubi ke atas pasukan pihak lawan. Satu lagi watak yang kita perlu tunggu adalah Stormy barangkali. Betul. Untuk menyiapkan, penuhkan lagi itemnya supaya segala rotation yang dikenakan memberikan kesakitan yang cukup besar ke atas pasukan pihak lawan. Kat sini saya rasa dia tak perlu nak fokuskan kepada Cari damage winter, dah. cari winter. Dia kena cari Winter Crown. Dia kena cari Winter Crown untuk survive dengan apa yang ada oleh Dax yang sentiasa juga mencari backline dengan sangat-sangat cemerlang. Tapi inilah dia satu masa yang kita tak boleh nak lakukan sebarang kesilapan. Bermulanya pengambilan lot pasukan Selangor Red Giant. Kita kena lihatkan apa perancangan mereka nak teruskan divide number slot. Sebab nampak sekarang macam mereka nak burstkan lot ni dengan agak pantas. Okey, dapat terus. Dapat Laju terus. ni Lord. Berapa kali rap sedih je tadi tu? Oh, Kram. Kram cuba-cuba. Tolong Kram At least punching Hey. some sort of spell daripada Kid X itu adalah satu kemenangan yang besar, tapi pancangan itu tak dapat disempurnakan sebabkan Kid X masih lagi berada dalam kedudukan yang selamat, jadi tak perlu terburu-buru untuk beliau guna pakai flicker ataupun segala skill setnya. Kalau kita lihatkan balik daripada sudut logik je kat sini kan, Tigreal apa yang buatkan dia bahaya? Sebab dia ada conceal, lepas tu dia lari laju, dia pergi ke depan kena flicker betul. Tapi setiap kali dia gunakan Glorious Pathway daripada Craft, dia dah memang total menidakkan pergerakan tersebut. Dan sebab tu kita boleh nampak yang Kid X susah nak buat momen-momen dia. Betul. Lagipun Granger duduk berapa jauh pula kan? Sekarang ni kita kena lihat adakah Stormy sekali lagi akan menghantar Cram dekat bahagian belakang ataupun mereka akan bermain front to back saja pada saat ini. Saya rasa sekarang ini mereka akan fokus melakukan serangan daripada bahagian hadapan. Dengan adanya Lord, mereka iringi serangan ini bersama-sama dengan minion. Lord sudah berjaya untuk dibersihkan dari lompatan daripada Yom. Ya, cukup indah dapatkan dua orang pemain. Hampir berjaya untuk tumbangkan Raimik. Raimik dah tak ada Sekai lagi potensi Kid X juga berjaya untuk tumbangkan 5 orang pemain SRG. Bertukar menjadi 4 lawan 3. Sekarang minion tak ada. Tapi pemain SRG masih lagi ingin cuba untuk melakukan penamat bagi permainan ini. Tembakan Rhapsody dan juga ada Sonata disusuli dengan minion sekarang ini. Cuba untuk masuk ke dalam base milik pasukan Falcon Esports, tapi Selangor Red Giant perlu untuk berhati-hati. Dan sekarang lepas dari Yom yang berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Namun minion penuh dekat kawasan base. Mereka perlu untuk berhati-hati kerana serangan ini mungkin akan membawa badak kepada pasukan SRG saja. Dan sekarang pemain-pemain Falcon Esports dengan 3 orang berhati-hati. Minion yang terakhir terpaksa untuk Selangor Red Giant akur bahawa mereka tak mampu untuk tamatkan permainan di waktu ini. Okey, ini bahaya sedikit. Sebabkan bila tak adanya Skies, mereka tak boleh nak mengasar dekat bahagian hadapan. Hanya perlu boleh menembak daripada bahagian belakang saja. Jadi decision making pasukan Selangor Red Giant hanya untuk melakukan poking damage yang berjaya untuk menghalang juga pasukan Falcon Esports seperti tadi. Memberikan ancaman kelemahan untuk Granger sedikit saja. Daripada sudut basic attack je, tidak jauh. Tak boleh Jadi end laju. untuk Kalau apa skill dia boleh dekat Crystal. tak boleh nak end laju sekarang ni. Memang perlu mengharapkan kepada mereka untuk mendapatkan seorang pemain. PX7 tadi tu info dia dah tak ada purify, tapi usaha untuk pasukan Selangor Red Giant akan terhenti seketika. Too good to be true Edin. Korang nak hero ni unbalance macam mana? Kalau dia Sonata tu dah boleh jauh takkan basic attack dia pun. Kiranya Basic attack dia boleh Crystal lah. winning condition dia sekarang ni. Winning condition dia sekarang ni, kalau nak tak nak, mereka kena sebenarnya dapatkan PX7. Sebabkan PX7 menjadi high ground untuk pasukan Falcon untuk melakukan pertahanan ni sekarang. Honestly, kita boleh lihat tadi lompatan daripada Yoms tu dah cukup besar sebenarnya. Menangkap 2 ahli pasukan pihak lawan dan terus serta-merta mereka boleh jatuhkannya. Tapi dengan stacking yang dimiliki oleh Granger, kita tahu memang dah cukup banyak sekali, 840. Tak ada masalah untuk Innocent nak jatuhkan sesiapa sekalipun. Cuma setup itu harus dimulakan oleh Yoms dan dikenakan kepada watak-watak
yang penting dalam melakukan benteng pertahanan. Salah satunya adalah PX7 dan kalau boleh dapat Benny pun itu adalah satu rezeki yang cukup besar. Berapa kali Death Sonata yang dia boleh aktifkan tadi. Sebab saya nampak dia tembak 2 pun tak kurang energi dia. Itu bila Ada sebab ke logik untuk orang speed push? Adakah? Saya Macam tak. mereka kena team fight je ni. Sebab mereka composition team fight. Oh, Conceal. Dia kena pakai Kid X. Cubaan untuk bergerak ke hadapan. Asal tu Conceal Royal Mix. sudah perlu kena pakai Royal Mix. Seakan-akan bakal berjaya untuk ditumbangkan dengan mudah. Namun Dex Dex, cuba untuk Dex, masuk mencari Inesan. Cari Inesan. Inesan hilang. Sekarang ni masalah untuk masukkan Implosion. serangan Giant. Implosion dapatkan beberapa orang pemain. Double kill berjaya juga untuk dapatkan. Kram juga berjaya untuk ditumbangkan 3 orang. Sekarang ini hilang. Serangan Giant perlu untuk pulang. Perlu untuk berhati-hati kerana sekarang ni malapetaka sudah pun menimpa pasukan Falcon Esports. Kembali terbang. Mengibarkan sayap halang. Okey, ini kelemahan yang sememangnya besar. Kalau lambat untuk menggunakan dia punya diversion daripada Stormy, ini memberikan ruang kepada Falcon Esports. Kita kena bincangkan pasukan Falcon Esports apa yang mereka perlukan. Starting off team fight, kita boleh nampak yang Dex dapatkan stack daripada Electrifying Beat yang menyukarkan pasukan Selangor Giant untuk melaksanakan Minion ni masuk, Ada dia orang tadi. belum hidup. Itu masalah yang sangat besar sekarang ni. Skies dan juga Yum saja untuk lakukan pertahanan. Satu wave saja diperlukan. Satu wave ini saja untuk lakukan pertahanan. Yum melakukan satu gerakan. mati pula. Sekarang tak ada. Selangor Giant gagal. Falcon Esports mengibarkan sayap mereka.